Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini Ustaz akan cakap sembang-sembang santai mengenai tajuk hikmah. Terlebih dahulu Ustaz mengucapkan yang berusaha tolong barisan pentadbir, anak-anak pelajar sekalian, mudah-mudahan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi kepada tajuk sembang santai kita pada malam ini, iaitu tajuknya hikmah. Maksud hikmah ialah kebijaksanaan. Dan Ustaz tengok dalam Dewan Bahasa, iaitu dia memberi maksud hikmah ni ialah kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu menggunakan perkataan hikmah ini. Contohnya, kita akan berdoa sebelum kita memulakan pelajaran. Iaitu kita akan baca, Allahumma ftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Maksud dia apa dia? Iaitu, kita berdoa, Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmah-hikmahmu dan limpahkan ke atas kami gedung rahmatmu. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kita selalu guna perkataan hikmah. Cuma kadang-kadang kita tak sedar yang kita guna perkataan hikmah. Dan kita pun tak tahu apa maksud dia kadang-kadang. Kalau orang kampung, orang kata hikmat. Oh, dia tu ada hikmat. Baik, perkataan hikmah ni berasal daripada perkataan Arab. Dalam Al-Quran, Ustaz tengok-tengok tu adalah dia sebut perkataan hikmah tu ada dalam 20 tempat dalam Al-Quran tu. 20 tempat. Baiklah, itu serba sedikit pengenalan mengenai hikmah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak boleh rujuk dalam surah Luqman ayat yang ke-12, yang mana Allah telah berfirman, walaqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah. Itu perkataan hikmah dalam surah Luqman. Allah sebut. Jadi apa maksud dia? Iaitu, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah, kebijaksanaan. Tadi kita dah tengok tadi, kalau kita tengok tadi Dewan Bahasa menterjemahkan hikmah itu kebijaksanaan daripada Allah. Kurniaan Allah, kebijaksanaan itu dikurniakan daripada Allah. Dan dalam surah yang Ustaz baca tadi, ayat yang Ustaz baca tadi, Luqman, surah Luqman ayat 12, Allah menyatakan bahawa kebijaksanaan yang ada pada Luqman itu Allah yang bagi. Ini menunjukkan bahawa kebijaksanaan ini, hikmah ini Allah yang bagi. Jadi dalam ayat ini Allah telah mengurniakan hikmah kepada Luqman, yang mana hikmah satu kurniaan yang lebih besar daripada cerdik pandai. Cerdik pandai itu lain, hikmah itu lain, bijaksana itu lain. Kita kena ada tahu ada beza di situ. Di situ ada beza. Baik, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bezanya antara cerdik pandai
dengan hikmah. Kita cakap tajuk bab hikmah hari ni. Jadi, cerdik pandai. Hikmah. Hikmah tu bijaksana. Cerdik pandai. Ada bezanya di sini, anak-anak. Baik, kalau kita tengok beza dia. Cerdik atau pandai diperolehi dengan usaha. Dia usaha baru dia akan dapat cerdik pandai itu. Contohnya dia belajar. Dia membaca. Dia menerokai ataupun melalui pengalaman. Ada orang dia belajar melalui pengalaman. Maka dia dapat cerdik pandai. Adapun hikmah ialah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Hikmah ni Allah yang bagi kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Nanti kita akan tengok syarat-syarat macam mana Allah nak bagi tu. Tapi kita tengok ni. Apa dalil dia? Anak-anak boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Ayat dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yu'til hikmata man yasha'. Ayat dia tu. Ayat di situ. Yu'til hikmata man yasha'. Itu dalil dia. Allah memberi hikmah, kebijaksanaan kepada sesiapa yang dikehendaki. Itu beza yang pertama. Beza yang pertama, hikmah dan cerdik pandai. Contoh orang manusia yang Allah kurniakan hikmah ni iaitu Luqmanul Hakim. Kemudian para nabi dan rasul. Ni orang-orang yang mendapat hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tu yang pertama beza dia antara hikmah dan cerdik pandai. Beza yang kedua iaitu orang cerdik pandai ni, walaupun dia cerdik dan dia pandai, tetapi masih ada ruang orang itu akan ditipu daya oleh syaitan ataupun manusia. Maknanya, kalau kita cerdik macam mana pun, pandai macam mana pun, kita akan ada lompong-lompong ataupun ada ruang yang akan syaitan ataupun manusia akan tipu kita. Sebab kita kena ingat, kalau kita kata kita cerdik, kita kena ingat bahawa ada orang lagi cerdik daripada kita. Kalau tidak, kita tak dengarlah berita-berita di TV ataupun di Facebook, kita tengok bagaimana seorang guru ditipu 20,000. Orang yang jadi guru ni mestilah cerdik pandai. Seorang doktor ditipu oleh skamer 1 juta. Doktor mestilah cerdik pandai. Mana ada doktor yang bodoh? Itu maknanya contoh. Ustaz bagi contoh. Orang yang cerdik pandai, dia masih ada lagi ruang-ruang. Dia ditipu oleh syaitan ataupun manusia. Baik, manakala orang yang dikurniakan hikmah, ataupun kita panggil dia ahli hikmah. Iaitu orang yang dikurniakan hikmah kepadanya, maka dia tidak ada ruang akan ditipu oleh syaitan ataupun manusia. Sebab apa? Sebab Allah menjaga dia. Ahli hikmah ini ataupun orang yang diberi hikmah ini boleh kita kategorikan juga dia sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain yang saya sebut tadi, selain pada para nabi, rasul, Luqmanul Hakim, gelaran dia tu. Luqman nama dia. Hakim tu adalah gelaran dia. Hikmah, diberi hikmah. Ada lagi yang Allah kurniakan hikmah kepada manusia. Seperti tokoh ilmuwan Islam. Contohnya kita kata Imam Syafi'i. Tu antara orang yang mendapat hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ibn Sina. Ustaz bawa 2 contoh sudahlah. Imam Syafi'i dan
Ibn Sina. Dua orang ini Allah bagi hikmah kepadanya. Sebab apa? Kalau kita tengok, mereka berdua ini memberi banyak manfaat yang besar kepada dunia. Bukan dekat Islam saja, bahkan dunia. Itu kehebatan orang yang diberikan hikmah kepadanya. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji sedikit. Kita tengok latar belakang Ibn Sina. Antara manusia ataupun tokoh yang Allah kurniakan hikmah kepadanya. Apa sebab Allah mengurniakan hikmah kepadanya? Kita kaji sikit. Supaya kita boleh ambil tauladan daripada Ibn Sina ni, kita pun berusaha supaya Allah bagi hikmah kepada kita. Kita ikut jalan-jalan yang dilalui oleh Ibn Sina, mudah-mudahan kita boleh dapat hikmah. Allah kurniakan hikmah kepada kita. Kita tak mau takat cerdik pandai saja, kita tak mau. Kita nak lebih daripada tu, iaitu hikmah. Baik, kita tengok latar belakang Ibn Sina. Kalau kita tengok secara ringkasnya, sejak kecil lagi Ibn Sina telah menghafal Al-Quran. Umur kecil-kecil hafal Quran. Jadi kalau orang yang hafal Al-Quran ni, bermakna dia rajin membaca Al-Quran. Mana mungkin ataupun mustahil orang yang hafal Quran tapi dia tak baca Quran. Dia mesti melalui proses membaca berulang-ulang kali. Maknanya dia baca banyak kali, barulah dia boleh hafal. Jadi, bila Ibn Sina ni rajin baca Quran, apa kesan dia? Iaitu, secara tak langsung, hati akan menjadi bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah ni seperti dengki, cemburu dan sebagainya. Tu penyakit hati. Maknanya, dia rajin baca Quran, lama-lama hati dia bersih. Ni sebenar Isra' dan Mi'raj ni yang kita baru-baru ni, hari Khamis baru ni. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila nak di Isra' dan di Mi'rajkan, sebelum di Isra' dan di Mi'rajkan, malaikat Jibril telah membersihkan hati. Maknanya peranan hati itu perlu dibersihkan. Supaya apa? Supaya ilmu itu senang dapat. Nak dapat hikmah. Yang pertama tu. Tu Ibn Sina buat tu. Jadi bila hati bersih, memudahkan proses menerima ilmu daripada guru. Ilmu akan kekal dalam hati yang bersih. Ilmu dia akan tahan lama. Lain kalau kita buat maksiat, maka ilmu itu akan dihakis sikit demi sikit. Lama-lama kita lupa. Tu kesan kalau kita buat maksiat. Kalau kita ada perasaan hasad, dengki, hati kotor, maka ilmu akan terhakis. Sebab tu hati kena bersih. Bayangkan anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibn Sina telah menjadi pakar bedah ketika usianya belum berumur 20 tahun lagi. Dia umur tak sampai 20 tahun lagi dah jadi pakar bedah. Kalau kita lah ni, kalau kita tengok di hospital, biasanya orang pakar bedah ni tak ada umur 35, 36 ataupun kat 40 baru nak pakar. Kalau doktor, kita tengok doktor muda tu, kemungkinan dia cuma boleh buat pembedahan kecil saja. Dia tak pakar lagi. Tapi Ibn Sina ni, umur tak sampai 20 tahun lagi, dah jadi pakar bedah. Jadi, kita heran. Macam mana dia boleh, umur muda, boleh jadi pakar? Itulah hikmah, anak-anak. Allah mengurniakan hikmah ni kepada dia. Belajar. Baik. Anak-anak boleh rujuk dalam Al-Quran, surah Baqarah, ayat 151. Apa yang Ustaz cerita tentang Ibn Sina tu, dia punya dalil dia ada dalam surah Baqarah, ayat 151.
Iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Baik, apa maksudnya ayat tadi? Iaitu kami mengutuskan kepada kamu Muhammad yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu, membersihkan hati kamu dan mengajarkan Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan dan mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Ustaz baca tadi dan maksudnya, Ustaz nak ambil 4 perkara di sini. Iaitu yang pertama, membaca Al-Quran. Sebagaimana Ibn Sina rajin membaca Al-Quran, Imam Syafi'i rajin baca Al-Quran, kita kena rajin baca Al-Quran. Sebab apa? Dengan membaca Al-Quran dapat membersihkan hati. Apa pentingnya hati itu bersih? Apabila hati itu bersih, maka dia merupakan tapak untuk kita menyimpan ilmu kita. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya takkan masuk tempat-tempat yang kotor. Jadi, itu peranan dia tu. So, dalam ayat tadi yang Ustaz baca tadi, Al-Baqarah tadi, yang pertama tadi membaca Al-Quran. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran dapat membersihkan hati. Bila hati itu bersih, senang kita nak belajar. Kita belajar jadi mudah. Dan ini step dia. Bila kita rajin baca Quran, hati bersih, belajar mudah, maka pada ketika itulah Allah akan mengurniakan hikmah kepada kita. Kita tak boleh tiba-tiba kita nak dapat hikmah tanpa kita melalui proses membaca Al-Quran. Membersihkan hati. Tanpa proses belajar. Kita takkan boleh hikmah itu. Melainkan melalui proses-proses tadi. Iaitu membaca Al-Quran. Membersihkan hati. Menimba ilmu. Barulah Allah akan kurniakan kepada kita hikmah. Inilah step-step yang kita perlu buat. Yang kena buat. Untuk mendapat hikmah. Ataupun kurniaan kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, akhirnya anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah faedah sekiranya kita mendapat hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Faedah dia sangat besar. Iaitu yang pertama, tak ada siapa-siapa pun yang dapat menipu atau memperdaya orang yang mendapat hikmah. Sama ada syaitan ataupun manusia yang nak menipu atau memperdaya kita. Itu faedah dia. Dan faedah yang kedua yang Ustaz nak bagi, dua faedah cukup Ustaz nak bagi. Iaitu Allah memberi banyak kebaikan kepada kita. Iaitu kamu boleh buka surah Baqarah ayat 269. Tadi Ustaz dah baca dah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Anak-anak boleh buka Quran, tengok terjemahan. Bagaimana? Allah, siapa-siapa yang Allah kendaki, Allah bagi hikmah kepada dia, Allah akan bagi banyak kebaikan kepada dia. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu yang kita nak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Akhirnya, kesimpulan yang Ustaz boleh bagi, iaitu kita berusahalah. Kita jangan terhenti takat nak jadi cerdik pandai saja. Kita usaha. Kita mohon kepada Allah. Sebab tu kita kena rajin baca doa. Allahumma ftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta doa supaya Allah bagi hikmah pada kita.
Mudah-mudahan anak-anak faham apa yang Ustaz sampai pada malam ini. Sebab tajuk ini agak berat dan Ustaz cuba tapih untuk bagi ringan dan santai. Mudah-mudahan santai lah dan kamu mendapat manfaat daripada apa yang Ustaz sampaikan malam ni. Mudah-mudahan semua kita mendapat hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kepada tim Badar kerana berusaha untuk membuat sembang santai setiap minggu. Mudah-mudahan tim Badar mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, salah dan silap daripada Ustaz sendiri atas kelemahan Ustaz sendiri, dan semua kebaikan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.